Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, sebelum aku pergi jauh, aku minta maaf awal-awal. Kalau mungkin cara penyampaian aku kurang bagus, suara aku kurang elok untuk didengar juga. Pasal 2 hari lepas aku demam panas stroke dan sekarang ni aku beransur pulih. Although bukan 100%, tapi ya beginilah situasi dia sekarang. Jadi aku minta maaf lah kalau ada kekurangan untuk video ni. Dan satu lagi, uh, kepada anda yang belum subscribe, sila subscribe SRTV kerana kalau mengikut analitik daripada SRTV daripada YouTube ni ada 52% lagi yang menonton SRTV ni belum subscribe dan 47% sudah subscribe lah. So jumlahnya cukup berbeza, separuh walaupun nampak kecil 52%, tapi itu adalah jumlah yang besar untuk anda yang belum subscribe SRTV. Jadi lakukannya sekarang lah. Okay, dan jangan lupa juga untuk menekan butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk tiap video yang telah dikeluarkan oleh SRTV. Dan seterusnya iklan dan seterusnya buat anda yang belum lagi menjadi SRTV member, boleh lakukannya sepantas mana yang anda rasa boleh anda lakukan lah. Tapi yang penting kita cuba untuk mendapat at least dalam lebih kurang seberapa banyak member untuk SRTV sebelum bermulanya saingan Liga Super. Buat masa ni ada 2 yang telah menyertai, so aku mengucapkan terima kasih di atas 2 individu tersebut. Ianya RM5 bagi tiap bulan. So sekiranya anda berminat ataupun anda baru tahu tentang membership SRTV ni, anda boleh lakukannya secepat yang mungkin. Okay guys, jadi kita terus ke perkongsian yang ingin aku berikan kepada anda, iaitu pemain-pemain kita telah pun bergerak ke Thailand sekarang. Agak meriah jugalah diorang punya jemputan, preparation, welcoming yang telah dilakukan oleh mereka ni memang cukup bagi aku. Kalau aku macam wow, begini ke cara diorang jemput aku untuk perlawanan ni. Lebih kurang macam itulah kalau the way aku tengok apa yang telah dipersembahkan kepada pemain Sabah FC ni. Dan satu lagi, kita hampir menurunkan 100% kekuatan kita juga pada perlawanan ni. Seperti mana kita tahu, untuk perlawanan sewaktu menentang Kesuka FC, kita tidak menurunkan 2 wajah utama lah, aku boleh katakan utama untuk skuad Sabah FC ni, iaitu kita tidak ada Tierney dan juga Stu. Tapi untuk perlawanan ni, Stuart Wilkin ada bersama-sama skuad Sabah FC di sesi latihan dan aku merasakan beliau juga akan menjadi starting 11 untuk perlawanan ni. Unfortunately untuk Tierney, aku tidak ada melihat gambar beliau lah di dalam gambar yang telah dikongsikan di dalam Facebook page Sabah Football Club ni. So macam sayang juga Tierney ni tidak ada untuk 2 perlawanan persahabatan, kerana sekali lagi kita tidak tahu sama ada akan ada lagi perlawanan persahabatan seterusnya untuk Sabah FC selepas Buriram ni. Dan sekali lagi kita tidak tahu juga sama ada akan ada SMJ Cup akan berlaku sebelum menuju ke perlawanan permulaan saingan Liga Super ni lah. So macam bilang orang agak kecewa jugalah Tierney dia, tapi kita kena faham kerana Tierney difahamkan menyertai skuad Harimau Muda lah untuk persiapan skuad Harimau Muda tersebut, membuatkan beliau tidak eligible untuk menentang skuad Buriram FC ni. Jadi guys, aku mau cakap aku hairan lah pasal ada yang bertanya di video sebelum ni ada yang bertanya, ada live ke ni bila perlawanan dilakukan. Macam aku merasakan, kamu nak tengok video tu sampai habis ataupun kamu just baca tajuk saja lepas tu kamu komen di bawah. Pasal dalam video tu aku ada nyatakan bila perlawanan ni akan berlangsung dan di mana live perlawanan ni anda boleh tonton. So aku nak akan ulang di video ni. Kalau kamu mau tahu, kamu boleh cek di video tersebut, kerana macam aku telah a bit kecewa lah, aku boleh katakan macam tu. Kerana macam ketara betul kamu nak tengok. Bukan maksudku kamu tu semua, tapi segelintir yang tidak melihat video tersebut tapi bertanya soalan yang ada jawapan dari dalam video tersebut. So macam kecewa sikit lah. Tapi tak apa, itu terpulang kepada masing-masing punya keinginan lah. So sekali lagi, kita telah membawa skuad hampir terbaik pada perlawanan ini, dan aku juga menganggarkan Stuart Wilkin akan beraksi di
bahagian sepatutnya beliau berada dan disenaraikan as a starting 11. Dan seperti mana aku katakan pada video ni juga, preparation untuk menuju ke perlawanan menentang Buriram FC ni tidaklah di dalam berada tahap yang sepatutnya, dan ianya aku katakan sekali lagi adalah waste of opportunity untuk Sabah FC pergi menentang salah satu klub yang terbaik yang dilabel selaku JDT di Thailand ni, dan kita pula tidak memberi dan tidak membawa sebaik yang mungkin. Maksudnya kalau kita pergi berperang sekarang ni, kita tahu tim yang kita tahu orang yang kita lawan tu adalah pasukan, adalah tentera yang hebat, tapi kita cuma membawa stick and stone saja untuk pergi berperang. Lebih kurang gitu. Begitulah aku perhati untuk preparation Sabah FC bagi perlawanan ni. Kalau aku mau Sabah FC, tim lain pakai kereta kebal, pakai senapang canggih, aku mau Sabah FC pergi ke Buriram ni sama juga. Ada kereta kebal dia sendiri, ada senjata canggih dia sendiri untuk berperang. Barulah macam yang kita macam kalau kalah pun kita cukup berpuas hati lah. Lebih kurang macam tu. Tidak macam yang kalau kalah, lepas tu alasan keluar macam okey, tak apalah bah, Sabah bukannya banyak pun preparation dia, lebih kurang macam tu. So, rugilah sebenarnya. So, kalau kita ready perlawanan ni, kita bawa senjata yang sepatutnya untuk menentang pihak lawan ni, tapi result yang kita ingini tidak cukup bagus, barulah kita boleh melihat sebenarnya di mana kekurangan Sabah FC ni. Itu yang aku cuba perkatakan again and again lah pada video sebelum ni. Walaupun aku tidak menganggarkan lah juga kita akan memenangi perlawanan ni ataupun yang orang memberikan saingan yang hebat untuk perlawanan ni, tapi at least kita cukup ready untuk menentang Buriram FC ni. Tapi again, walau macam mana pun, whatever the result is, dengan persediaan yang kita ada ni, aku tidak akan mengatakan tim kita ni tidak cukup kuat, kerana tim kita tidak bersedia. Itu yang penting. Aku juga katakan pada video sebelum ni, tim kita ni sebenarnya memang berada dalam satu komposisi yang cukup bagus dengan player-player yang ada sekarang ni, dan aku yakin tim ni cukup kuat. Cuma persiapan yang kita miliki sekarang ni tidak membantu player-player kita berada di tahap yang sepatutnya. Jadi seperti mana juga untuk menentang Kasuka FC, aku menganggarkan formation yang akan digunakan oleh Sabah FC akan sama juga pada perlawanan ni, kerana walaupun dengan kehadiran Stu, tapi Tierney tidak ada dalam starting 11, membuatkan salah satu posisi yang sepatutnya dimiliki oleh Tierney itu akan diisi oleh pemain yang lain lah. So 100% mungkin kita akan melihat starting 11 yang sama, cuma ada satu pemain ditukarkan, iaitu Stu, sama ada Gary akan diletakkan di bangku simpanan lah pada perlawanan ni. So itu adalah anggaran aku, dan anggaran aku juga sebenarnya aku katakan di awal video tadi, kita mungkin tidak akan memenangi perlawanan ni, tapi at least kita akan learn something lah untuk prep perlawanan yang seterusnya, ataupun mungkin ke Liga Super, perlawanan pertama Liga Super. So itu adalah perkongsian terkini mengenai status Sabah FC sebelum menuju ke perlawanan menentang Buriram ni, guys. Sekali lagi minta maaf kalau cara penyampaian aku kurang bagus. Aku sudah nyatakan di awal video tadi apa yang berlaku kepada aku. Jadi bagaimana pula pendapat anda result untuk perlawanan ni? Itu yang aku mau tahu, apa pendapat anda. Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya, guys. Assalamualaikum.